Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah untuk kali ini ialah erti dan maksud apa itu Tarsila. Dan seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan. Apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini? Kajian awal dan penulisan. Berhubung aspek sosial, ekonomi, sosio-budaya warisan komuniti sebuah keluarga rakyat tulen campuran Brunei, Bajau dan Aidaan yang hidup di pesisiran pantai barat utara Borneo. Sejarah maritim orang laut Johor Riau secara amnya, dan simbulan atau sembulan lama, secara khususnya dengan cara mengkaji, menyelongkar dan menonjolkan cerita lisan turun-temurun oleh individu bergelar pemegang amanah mengenai erti kata simpulan yang sebenarnya dan sejarah awal oleh susuk galuh penduduk asal yang membuka perkampungan tersebut, yang setakat ini belum pernah dilakukan oleh mana-mana pihak yang berkaitan. Maka inilah ditulis dengan tujuan untuk mendokumentasikan semula kewujudan sejarah silam simbulan atau sembulan lama tahun Masehi 1788 yang berusia lebih 220 tahun dari kacamata penduduk asal kampung tersebut. Berdasarkan kajian awal, cerita lisan, tarsila keluarga, dokumentasi, artifak dan senjata perang, keluarga ini banyak membantu kesinambungan peristiwa bersejarah kewujudan raja-raja awal utara Borneo. Sistem pentadbiran Kesultanan Brunei, pergolakan politik dan kesan kepada masyarakat setempat mengenai peristiwa beberapa peperangan yang berlaku di pesisiran pantai barat utara Borneo dari sekitar tahun Masehi 1660 sehingga 1915. Sejarah dalam bahasa Yunani, dari kata historia yang bererti penyelidikan atau pengetahuan yang diperolehi melalui penelitian yang mendalam. Menurut bahasa Arab, sejarah berasal dari kata syajaratun yang berarti pohon kayu yang bercabang-cabang. Karena sejarah kembang antara satu titik kejadian yang bercabang ke titik kejadian yang lain yang saling berhubungan. Menurut bahasa Jawa, sejarah berasal dari kata babat yang berarti riwayat dan sejarah, atau dapat berarti memotong tumbuhan dengan pisau sehingga terang. Di dalam bahasa Inggeris, sejarah berasal dari kata history yang berarti masa lampau umat manusia. Sejarah dari sudut pengertian sebenarnya adalah amat kompleks untuk diperbincangkan oleh para sejarawan untuk mencari satu kesepakatan berkenaan apa yang boleh difahami mengenai sejarah. Sejarawan mendefinisikan sejarah mengikut kacamata mereka sendiri yang dipengaruhi oleh zaman, tempat dan budaya masing-masing, seperti pandangan mereka yang berikut. Sejarah secara keseluruhan sebagai masa lalu untuk semua benda, peristiwa, alam, manusia, haiwan atau makhluk secara khususnya yang merupakan sejarah yang perlu dikaji. Sejarah adalah sejarah pemikiran. Sejarah mempunyai tiga sudut pengertian. Yang pertama ialah sejarah menceritakan tentang keseluruhan masa lalu manusia seperti yang sebenar berlaku. Kedua, ia merupakan percubaan manusia menghurai dan mentafsir masa lalu. Dan yang ketiga, sejarah sebagai kajian sistematik terhadap masa lalu. Sejarah itu adalah suatu proses interaksi berterusan antara ahli sejarah dengan fakta-faktanya. Sejarah berarti asal-usul keturunan, salasilah, peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu yang lampau, kisah, riwayat dan tawarikh.
Sejarah adalah peristiwa dan kejadian, riwayat, yang telah berlalu dan sebagai ilmu yang berusaha menentukan dan mewariskan ilmu, pengetahuan. Sejarah adalah tentang pergolakan masyarakat. Sejarawan Islam, Ibn Khaldun, ialah sesuatu bahan yang dirujuk oleh sejarawan bagi menghasilkan penulisan yang objektif dan berkualiti. Dokumen atau rekod rasmi merupakan salah satu daripada sumber yang digunakan untuk melakukan penyelidikan ke atas setiap fakta. Oxford English Dictionary mendefinisikan sumber sebagai sebuah karya atau bahan lain yang bersifat memberikan maklumat atau bahan bukti berkaitan dengan fakta, kejadian serta peristiwa yang berlaku. Sejarah lisan merupakan antara salah satu cabang sumber yang digunakan oleh sejarawan untuk melakukan sesuatu penyelidikan. Sumber atau sejarah lisan ini sangat penting dalam penulisan. Walaupun ada segelintir sejarawan menolak pendekatan melalui penggunaan sejarah lisan. Sejarah lisan atau oral history merupakan sumber tambahan bagi penyelidikan sejarah dan dapat diperhatikan melalui penyelidikan sejarah negara ini, yang merupakan salah satu bentuk penerangan yang disampaikan dalam bentuk lisan mengenai sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku. Sumber ini didapati melalui wawancara, sama ada dengan pelakunya, seorang saksi mata, seorang pendengar, seorang pemegang tradisi atau seorang yang mengetahui tentang sesuatu peristiwa berkenaan. Sesuatu keterangan yang disampaikan melalui kaedah lisan akan mengalami tahap tertentu dalam perkembangan penuturannya. Tahap pertama, fakta atau peristiwa diceritakan oleh keterangan proto, keterangan saksi mata dan juga keterangan perseorangan. Fakta atau peristiwa ini boleh diperoleh dengan wawancara subjek dan juga melakukan rakaman. Selepas itu, setiap fakta ini akan disebarkan atau dituturkan, yang merujuk keterangan kata dengar. Sumber sejarah terbahagi kepada dua, iaitu sumber bertulis dan sumber lisan. Perkembangan bidang sejarah lisan meliputi dua zaman, iaitu zaman moden dan zaman lampau. Bidang ini telah dipelopori sejak zaman Herodotus, yang menjalankan proses temu ramah individu untuk mendapatkan peristiwa sejarah yang dianggap penting pada masa lampau. Sejarah lisan juga merupakan satu kaedah pengumpulan fakta-fakta sejarah yang masih belum dikaji dan dirakam semula. Idea menjalankan sejarah lisan ini dikatakan telah bermula sejak berlakunya sesuatu peristiwa sejarah itu sendiri. Sejarah lisan adalah penerus kepada proses mengumpul data sejarah setelah hilangnya tradisi penulisan sejarah. Sumber sejarah lisan dianggap sebagai sumber primer yang didapati daripada hasil rakaman perbualan yang dibuat melalui temu ramah yang telah dirancang dan direkodkan oleh para penyelidik dan informan. Dalam pengertiannya seperti di atas, jelaslah bahawa sejarah lisan pada dasarnya merupakan rekonstruksi visual atas berbagai peristiwa sejarah yang benar-benar pernah terjadi, yang terdapat di dalam memori setiap individu manusia. Sejarah lisan adalah proses melibatkan orang yang menceritakan peristiwa dengan pengumpul maklumat yang memperkatakan peristiwa yang lepas dan dirujuk daripada ingatan seseorang, kertas surat, diari, gambar dan sebagainya. Fakta sejarah lisan dikatakan mempunyai kekuatan tersendiri yang dapat menjelaskan peristiwa masa lampau yang telah berlaku. Sejarah lisan juga adalah terdiri daripada berbagai-bagai jenis sastra rakyat seperti mitos, legenda,
cerita asal-usul dan sebagainya. Pada dasarnya, tujuan menjalankan sejarah lisan adalah untuk mendapatkan maklumat daripada individu-individu terpilih yang mengalami sesuatu peristiwa pada zamannya dan merekod serta memelihara pengkisahan yang merupakan salah satu daripada rekod-rekod sejarah yang semakin berkurangan dan sudah hilang. Jika tiada usaha-usaha pemeliharaan dilakukan, banyak sumber-sumber sejarah yang dianggap penting akan pupus. Kegunaan sumber lisan adalah amat penting kepada generasi baru, terutamanya generasi yang tidak melalui zaman peperangan, penjajahan dan perjuangan dalam menuntut kemerdekaan. Para ilmuwan tidak boleh bergantung kepada sumber primer yang terdapat di arkib dan sumber sekunder di perpustakaan. Tetapi, sebaliknya mereka perlu melakukan usaha-usaha mengumpul maklumat-maklumat sejarah lisan yang masih banyak terdapat pada generasi tua Malaysia. Usaha merakamkan sumber-sumber lisan sangat penting kerana dokumen sejarah akan terus kekal selama-lamanya. Tetapi mereka yang mengalami peristiwa sejarah tidak akan kekal selama-lamanya.